belajar semasa tingkatan 4 tahun lepas. Okey, dalam pendangkulan matematik ni kamu belajar pernyataan dengan hujah. Okey, dua benda ni yang penting di dalam topik ni. Okey, dalam pernyataan kita ada pernyataan dengan bukan pernyataan. Kemudian ada pernyataan benar palsu. Ada penafian. Okey. Ada pernyataan majmuk menggunakan dan atau. Kemudian ada implikasi. Okey, implikasi itu melibatkan antijadian dengan akibat. Dan kita ada akas. Okey, itu dalam pernyataan. Kemudian kita masuk kepada hujah. Hujah ni ada dua pula. Ada hujah didaktif, umum kepada khusus. Dan lagi satu hujah induktif, khusus kepada umum. Okey. So ini rumusan yang kamu kena belajar dalam topik ini. Okey, kita pergi satu persatu Okey, yang pertama dulu, ini saya buat ulangan satu bab ni, satu topik ni saya buat ulangan balik. Okey, first kita nak tengok pernyataan atau bukan pernyataan, kemudian kita nak tengok pernyataan tu benar atau palsu. Okey, macam mana nak tentukan pernyataan atau tidak? Okay, tengok contoh ni, ada dialog kat sini, cikgu dengan dua orang murid. Cikgu dia tanya, murid-murid berapakah bucu bagi sebuah kuboid? Okay, yang seorang ni jawab, sebuah kuboid mempunyai 8 bucu. Yang lelaki ni pula jawab, sebuah kuboid mempunyai 12 bucu. Okay, antara tiga-tiga dialog ni, yang mana tiga-tiga ni yang mana adalah pernyataan? Boleh teka tak? Okey. Tengok yang perempuan ni dulu. Okey, yang ni ialah pernyataan sebab kita boleh tahu dia benar ataupun palsu. Sebab kita tengok baca je ayat dia, kita tahu ni palsu ke, ni benar ke. So, ayat yang diberi ni benar. Okey. Tengok ayat yang cikgu dia pula. Okey, ini ialah ayat tanya. Ayat tanya dia bukan pernyataan. So ingat tu ayat tanya, ayat seruan yang ada tanda seruan tu, dia bukan pernyataan. Okey, ni nampak ni ada seruan. Okey. So dia bukan pernyataan sebab dia tidak dapat ditentukan kebenaran. Pernyataan ni hanya kalau kita boleh tahu dia benar atau palsu sahaja. Kalau benda tu, ayat tu tak boleh tentukan benar palsu, dia bukan pernyataan. Okay. So yang ketiga ni, ayat lelaki ni, budak lelaki ni, dia cakap kuboid mempunyai 12 bucu. So dia palsu ni, salah. So dia masih lagi pernyataan, tapi pernyataan dia palsu. Okay. So secara kesimpulan, pernyataan ialah suatu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Sama ada benar, benar ataupun palsu. Tetapi bukan kedua-duanya. Ayat yang diberi tu tak boleh confuse lah. Benar ke palsu, kita tak tahu. Ataupun dua-dua jawapan boleh, benar dan palsu. So itu bukan pernyataan. Pernyataan hanya satu je. Sama ada benar ataupun palsu. Ini contoh, bukan pernyataan. Okey. Bagaimanakah anda datang ke sekolah? Ni ayat seruan ni. So ni, sebab dia ayat seruan, dia bukan pernyataan. Ni pun X tambah 3 sama dengan 5 pun bukan pernyataan. Okey. Sebab kita tak dapat tentukan kebenarannya. Okey. Sebab kita tak tahu apa dia X. Yang ketiga, marilah kita pergi bermain di padang. Ni pun ayat ni. Ayat cakap kan. Dia seruan lah ni. So ini ialah ayat seruan. So bukan pernyataan. Kita masuk pada penafian. Nafi. Penafian ni gunakan perkataan. Penafian ni menggunakan perkataan tidak ataupun bukan. Kita nak nafikan sesuatu pernyataan. Kalau pernyataan tu ialah P, jadi
penafian P. Ini simbol dia. Penafian simbol dia simbol macam ni. Okey. Ini simbol penafian. Okey. Kita tengok contoh. Ini penyataan yang biasa normal. 12 ialah gandaan 5. Okey, bina penafian dia. 12 bukan gandaan 5. Nampak? Kita tambahkan perkataan bukan. Okey. Dia boleh dua je, bukan ataupun tidak. Kalau ayat lah, kalau dalam matematik boleh tanda kalau sama dengan dia akan jadi tak sama dengan. Tanda macam ni. Okay, yang kedua pula. 41 ialah nombor perdana. Okay, 41 ialah nombor perdana. Kita kena tambah penafian, jadi 41 bukan nombor perdana. Okay, yang ketiga, semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Okay, apa penafian dia? Penafian dia akan jadi bukan semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Okay, ataupun semua gandaan 5 bukan gandaan 10. Boleh juga, okay? Okay, yang last ni, 0.4 meter bersamaan dengan 400 milimeter. Jadi bila kita buat penafian, 0.4 meter tidak bersamaan dengan 400 milimeter. Okay, kita tambah perkataan tidak. Okay, ikut kesesuaian lah. Setengah ayat sesuai untuk letak perkataan bukan. Setengahnya tidak. Okay, kalau ayat matematik, kalau sama dengan akan jadi tak sama dengan. Okay, penyataan majmuk pula. Okay, majmuk ni dia lebih daripada satu penyataan gabungan dua. Dua atau lebih pun boleh. Okay, menggunakan perkataan dan atau. Okay, contoh arahan sini, gabungkan penyataan P dan Q berikut dengan perkataan dan. Ini nak gabungkan dengan dan ni untuk menjadi majmuk. Okay, ni ada dua ayat. Ayat P, penyataan P dan penyataan Q. Gabungkan dua-dua ni. Okay, so bila gabung, dapat pentagon mempunyai 2 perpenjuru dan heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Simple je. Hanya tambah perkataan dan. Kedua, gabungkan penyataan P dan Q berikut dengan perkataan atau. Okay, jadi kalau ini macam ni, ayat yang belakang ni sama, integer, jadi kita ringkaskan. Negatif 4 atau 2 ialah integer. Lebih senang, lebih simple. Tapi kalau kamu tulis negatif 4 ialah integer atau 2 ialah integer pun tak salah, betul juga. Okey. Okey, tengok ni jadual kebenaran. Siapa kenal ni? Mesti kamu tengok gambar ni. Kita tengok jadual. Okey. Ni papa kebenaran kan? Okey, jadual kebenaran ni untuk kita nak tentukan benar atau palsu bila ayat tu dah menjadi majmuk. Okey. Okey, kalau kita tengok yang depan yang ni Kalau dan dulu, kita tengok yang ni dan ni. Okey, kalau P benar dan benar, dia akan jadi benar. Okey. Atau pula benar atau benar akan jadi benar. Okay, saya tengok line ni. Ni, saya tengok yang ni dulu. Okey. Okey, tengok pula line kedua, baris kedua. Baris kedua ni P benar, Q palsu. Okey, kalau dan benar dan palsu akan jadi palsu. Okey, dan tu dia tak bagi salah pun. Kalau ada palsu, dia terus akan jadi palsu. Satu je palsu, dia akan jadi palsu terus. Tapi kalau atau, di sini atau, nampak? Benar atau palsu, dia masih lagi benar. Okey, atau ni dia tak strict lah. Walaupun ada satu yang palsu, dia masih lagi benar. Okey, sama juga dengan baris ketiga ni. Okey. Palsu dan benar akan jadi palsu. Palsu atau benar akan jadi benar.
Okay. Dan tu dia tak boleh salah pun. Nampak ada salah kan? So dia tak boleh. Okay, yang last normal logik lah. Palsu dan palsu, mestilah palsu. Dua-dua palsu. Dan yang akhir tu ataupun samalah. Kalau palsu atau palsu akan jadi palsu. Okey, faham jadi kebenaran? Penting ni kita nak tahu apa jawapan dia nanti. Okey. Bila saya tunjuk ni apa yang rasa penting, kamu boleh screenshot. Nanti saya nak bagi latihan, kamu jawab senanglah. Okey, kalau yang ni boleh screenshot ni. Okey. Okey, contoh. 5 ialah nombor ganjil dan 7 ialah nombor perdana. Okey, adakah ini jawapan benar atau palsu? Dia penghubung dia dan. Kena cek dulu ayat pertama benar ke palsu, ayat kedua benar ke palsu. Okey, baru boleh tahu jawapan dia. Okey, kalau ini 5 ialah nombor ganjil, benar. 7 ialah nombor perdana, pun benar. Jadi dan. Benar dan benar akan jadi benar. Okey. Okey, contoh 2. 5 darab 5 darab 5 sama dengan 5 kuasa 3. Okey, atau punca 125 sama dengan 5. Okey, penghubung ni ialah atau. Okey, cek dulu yang depan tu. Benar ke palsu? Ini benar. Yang belakang, punca 125 ialah 5. Ni salah Bila tekan kalkulator ni salah, palsu. So, benar atau palsu? Apa jawapan? Boleh rujuk jadual kat atas. Benar atau palsu? Benar. Okay. Atau tu dia tak strict dia boleh jadi benar lagi. Tapi kalau ni dan, dia terus jadi palsu. Okay. Yang ketiga, 99 ialah nombor genap. Dan dia ni dan. 88 boleh dibahagi tepat dengan 2. Okay, cek. Yang depan ni 99 nombor genap ni palsu. 88 boleh bahagi tepat dengan 2, benar. Palsu dan benar. Dan dan dia tak boleh palsu. Okay, 2 lebih besar daripada 4 atau. Okay. 2 lebih besar daripada 4, palsu. Negatif 5 lebih besar daripada 4 pun palsu. So, palsu atau palsu akan jadi palsu. Okay? Itu untuk majmuk. Okay, masuk terus pada implikasi. Okay, implikasi ni sama ada jika P maka Q. Okay? P tu dikenali sebagai antijadian, Q dikenali sebagai akibat. Antijadian ni maksud dia punca lah. Yang akibat ni, Q akibat ni apa kesan dia? Apa jadi lepas tu? Okey, ataupun implikasi dalam bentuk ayat macam ni P jika dan hanya jika Q. Okey, kalau ayat macam ni, dia akan menghasilkan 2 lagi implikasi. Okey, nampak Jika dan hanya jika, dia akan menghasilkan jika maka pula. Okey, maksud dia yang depan ni, sekejap saya tunjukkan. Okey, yang depan ni ayat P, yang belakang ayat Q. So akan menghasilkan 2 lagi implikasi. Jika P maka Q, dan yang lagi satu, jika Q maka P. Terbalikkan je. Depan dan belakang ni terbalikkan. Okay, dapat 2 lagi implikasi. Okay, kita buat contoh. Okay, tulis 2 implikasi yang berikut Okay, punca R sama dengan 15. Jika dan hanya jika R sama dengan 15. Okay, cara tadi kita tengok dulu, yang depan dan belakang. Lepas tu kita tulis jika maka. Ataupun nak senang, bila kamu nampak je ayat macam ni, jika dan hanya jika, kamu potong. Tak nak ni, buang. Jika dan hanya jika, potong. So tinggal yang depan dan tinggal yang belakang. Okay, terus tulis. Okay.
Implikasi 1. Jika punca R sama dengan 15, maka R sama dengan 15. Okay, ambil depan dulu baru belakang. Implikasi 2. Okay, ambil yang belakang. Jika yang belakang ni, maka yang depan. Okay, faham Okay, pergi contoh 2. Okay, contoh 2 yang ni. So, apa jawapan ni? 2 implikasi. Okay, bila kamu dapat je jawapan soalan macam ni, potong jika dah ni, jika tak nak. Okay, tak nak yang ni. So, nampaklah depan dan belakang dia. Okay, buat ayat jika maka. Okay, yang pertama, ini dan yang kedua ini. Ini terbalikkan depan dan belakang. Perkataan jika maka sahaja. Tak ada dah hanya jika tu. Tak ada dah Jika maka sahaja. Okey, akas. Kita pergi akas. Akas ni dia terbalik. Okey, macam tadi pun kita dah buat kan terbalik dia. Okey, kalau pernyataan biasa, jika P maka Q. Kalau akas ni, jika Q maka P. Terbalikkan je. Macam tadi lah juga kan, terbalikkan Q pergi depan, P pula pergi belakang. Okay, contoh. Ini ayatnya normal yang biasa. Jika X sama dengan 5, maka X tambah 1 sama dengan 6. So, P depan, Q belakang. So, bila akas, jika X tambah 1 sama dengan 6, maka X sama dengan P. Akas, ambil Q ke depan, P tolak pergi belakang. Okey, setakat ni jelas? Jelas.